أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istighfar sama-sama terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang dihormati saf kepimpinan pengurusan pentadbiran Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Sendayan, ashabul fadilah, tuan imam, tuan bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, abang-abang, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam yang barakah ini, atas perhimpunan kita di rumah Allah yang sangat mulia ini. Allah menggerakkan kita semua untuk bertemu pada malam ini. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di rumah Allah. Allah memberikan izin kepada kita semua untuk tunaikan perintahnya fardu maghrib secara berjamaah dalam rumah yang sangat mulia ini. Dan tatkala ini juga tuan-tuan para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita rezeki, ruang dan peluang yang terbaik. Allah dudukkan kita dalam satu situasi, satu suasana yang sangat barakah. Allah hadirkan kita di rumah Allah tatkala ini untuk sama-sama kita berada dan meraih akan ibrah, akan intipati, akan intisari dalam majlis ilmu ini. Jadi mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar Allah berikan kita rahmat dan barakah yang sangat banyak sebab kita bertemu dalam majlis ilmu, insya-Allah. Allahumma amin. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita bertemu pada malam Ahad, pada Ahad malam Isnin, pada minggu yang pertama ini untuk kita berkongsi di buah tajuk antibiotik daripada Al-Quran. Antibiotik daripada Al-Quran. Antibiotik artinya seperti ubat. Jadi kita manusia ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau kita sakit, kita demam, pening dan sebagainya, kita akan mencari ubat. Setidak-tidaknya Panadol ataupun paracetamol dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan seharian kita, kadang-kadang kita terleka dan kita terlupa. Hati kita juga kadang-kadang sakit yang memerlukan kita zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan muslimin yang tuan sekalian, Allah rezekikan kepada kita, Allah kurniakan kepada kita kitab suci Al-Quranul Karim yang diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ tuan-tuan terkandung banyak ubat, banyak sekali antibiotik. Sebab kita ini kadang-kadang kurang mahir membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita mencari alasan untuk tidak baca Al-Quran dan sebagainya, yang menyebabkan kita hari ini kurang kefahaman berkaitan tentang Al-Quranul Karim. Jadi perkongsian ini bukanlah bukan kita hebat, tidak, tapi setidak-tidaknya kita menyahut akan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa dzakkir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya kata Allah, dengan peringatan tersebut akan mendatangkan kemanfaatan, akan mendatangkan kebaikan pada orang yang beriman. Jadi alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu tuan-tuan untuk kita teruskan perkongsian kita dalam buah tajuk antibiotik daripada Al-Quran. Dan pada malam ini insya-Allah tajuknya berkaitan tentang seuntai permata dari suratul Fatihah. Seuntai permata dari surah Al-Fatihah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi agak keganjilan untuk kita membicarakan tentang surah yang maha agung ini dalam tempoh yang sesingkat ini. Untuk kita berbicara mungkin tak sempat tuan-tuan, tetapi setidak-tidaknya dengan perkongsian ini sikit sebanyak akan menyadarkan kita bahawa Allah mewariskan kepada kita daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
walaupun kita tak mampu untuk membaca Al-Quran sepenuhnya, nak menghafaz Al-Quran sepenuhnya yang mengandungi 114 surah, yang mengandungi 6,236 ayat, tetapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, Allah izinkan kita untuk menghafaz akan 7 ayat yang sangat hebat ini, iaitu surah Al-Fatihah. Sebab itu tuan-tuan terlihat sedikit berkaitan tentang surah Al-Fatihah. Dalam kitab Manarul Huda, karangan dan susunan Imam Abdul Karim Al-Ashmuni, menyatakan bahawa julung-julung kali antara 114 surah tersebut, surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang Allah turunkan sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Bila kita teliti dalam Al-Quran, tuan-tuan, kita akan dapati ayat suci Al-Quran dia terbagi kepada 2. Satu, ayat Makkiyah. Kedua, ayat Madaniyah. Makkiyah artinya yang turun sebelum hijratun Nabi SAW ataupun disandarkan kepada negara Mekah, itu Makkiyah. Ayat Madaniyah yang disandarkan di Madinah dan biasanya turun selepas hijratun Nabi SAW. Tetapi kata Syekh Abdul Karim Al-Ashmuni dalam kitabnya Manarul Huda, surah Al-Fatihah dia terkandung 2 sebab dia pernah diturunkan di Mekah dan pernah diturunkan di Madaniyah. Jadi hebatlah tuan-tuan. Sebab itu Allah letakkan Al-Fatihah di awal-awal sebagai pembuka Al-Quran. Sedangkan ramai di kalangan kita faham dan sedia maklum, badwatul wahyi, permulaan wahyu turun adalah surah Al-Alaq 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang ke-5. Al-Fatihah turun bila? Dalam sejarah, dalam sirah tuan-tuan, surah Al-Fatihah turun antara surah yang ke-5, lepas tu lambatlah ke-5. Dan dalam riwayat yang kuat tuan-tuan menyatakan bahawa Al-Fatihah turun buat kali pertamanya bila mana perintah solat Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Nabi turun daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, solat diperintahkan kepada umat baginda Nabi SAW. Ketika itu Al-Fatihah diturunkan buat kali yang pertama. Jadi di mana? Di Mekah. Itu peringkat yang pertama. Itu sebab namakan Al-Fatihah ini termasuk dalam kategori Makkiyah. Adapun dikategorikan sebagai Madaniyah kerana bila mana penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah, di peringkat awal Nabi tunaikan solat di Masjid Quba ketika itu ataupun masjid yang lain, menyatakan bahawa ketika solat fardu zuhur dilakukan, ketika rakaat yang kedua, ketika tengah rukuk, Jibril turun untuk perintah qad nara taqalluba wajhika fis sama', untuk perintah peralihan kiblat. Kiblat daripada mana? Bila mana solat difardukan tuan-tuan pada sebelum Nabi hijrah, permulaan kiblat menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis di Palestin. Tapi bila mana berpindah ke Madinah, orang Yahudi duk pertikaikan. Kau tengok Muhammad, konon-kononnya bawa agama baru, bawa ajaran baru, tapi ibadatnya, solatnya tetap menyembah kiblat kita, Baitul Maqdis. Sebab itu tuan-tuan, Allah perintahkan Jibril untuk bawa turun ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah awal juzuk yang kedua. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Pindahkan kiblat kamu daripada Baitul Maqdis berpindah ke Masjidil Haram di Makkah. Dan ketika itulah Al-Fatihah turun sekali lagi, turun buat kali yang kedua. Jadi para ulama menyatakan tuan-tuan, antara julung-julung surah yang disandarkan, dikategorikan, itulah surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah, iaitu surah Al-Fatihah. Sebab itu antara penyebab diletakkan Al-Fatihah di awalnya sebab kebaikan, keagungannya. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, berkata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ke bumi ini 104 buah kitab. 104 buah kitab.
Dan kesemua 104 buah kitab ini terangkum dalam 3 buah kitab. Terangkum dalam 3 buah kitab. Apa dia? Terangkum dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dan dalam kitab Injil. Dan ketiga-tiga kitab ini, Taurat, Zabur dan Injil, terhimpun ketiga-tiganya dalam surah, dalam kitab Al-Quran. Dalam kitab Al-Quran. Bahkan seluruh isi Al-Quran bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim dalam mushaf kita lah, dan mushaf Kufi. Kalau ikut mushaf Madani, mushaf Maki, dia bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin, sampailah kepada ayat minal jinnati wan nas. Semuanya itu terangkum dalam surah Al-Fatihah. Jadi dalam mengandungi 6,200 ayat tadi terangkum dalam surah Al-Fatihah. 114 surah terangkum semuanya dalam surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah pula mengandungi 7 ayat. Dan 7 ayat tersebut terangkum semuanya pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nak menggambarkan di sini betapa agungnya, betapa hebatnya surah Al-Fatihah. Sebab tu tadi saya kata, kita nak berkongsi dalam tempoh yang singkat ini amat mustahil. Sebab ceritanya sangat banyak tuan-tuan. Setidak-tidaknya tuan-tuan dapatlah kita ingat sungguh-sungguh syukur kepada Allah. Sebab Allah memilih kita di kalangan umat baginda Nabi SAW yang berjaya untuk menghafaz surah Al-Fatihah. Bab betul ke salah kita tahan dulu. Setidak-tidaknya Allah rezekikan kita tuan-tuan. Sebab umat yang tinggal di akhir zaman ini semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka belum Islam, tetap umat baginda Nabi juga. Tetapi kita syukur alhamdulillah, kita tak ada susah payah tuan-tuan nak pergi angkat pedang berperang. Tak usah payah kita nak angkat senapang dan sebagainya untuk berperang. Tak usah payah kita nak pergi mana-mana untuk cari Islam tuan-tuan. Kita lahir sahaja daripada keluarga Islam, alhamdulillah. Setidak-tidaknya tuan-tuan selangkah kaki kita dah berada di syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab ada iman di hati kita. Dan sekurang-kurangnya tuan-tuan, ketika kita berumur 3 tahun, 4 tahun, ibu dan ayah kita dah mengajarkan kita dalam surah Al-Fatihah. Walaupun ketika itu kita tak hafal pun, kita tak tahu apa kepentingannya. Dengar ayah baca, kita pun ikut. Umur 3-4 tahun tuan-tuan tak tahu. Sampai umur 6 tahun pun baca pelat-pelat lagi, dan sebagainya. Tapi setidak-tidaknya tuan-tuan, syukur alhamdulillah Allah rezekikan kita di kalangan umatnya, di kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat memiliki, mewarisi akan surah Al-Fatihah. Cuma persoalan saya ajukan, tanya diri kita sendiri, sampai umur kita sekarang ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun maupun 80 tahun, berapa kali dah kita semak bacaan Al-Fatihah kita? Pernah tak kita perbaiki sebutan dalam surah Al-Fatihah kita? Pernah tak kita perbaiki makhraj dan sifatul hurufnya? Belajar tentang Al-Fatihah tuan-tuan. Jika belum tuan-tuan, kita kena agresif sikit. Kena agresif. Sebab apa tuan-tuan? Dalam 7 ayat tersebut, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, terkandung pelbagai ilmu, terkandung pelbagai ilmu di situ. Sebab itulah dipanggil dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya Fatahah, pembuka. Fatahah artinya pembuka. Al-Fatihah sahaja tuan-tuan bukan sekadar pembuka pada kitab suci Al-Quran, tidak. Tetapi para ulama menggambarkan Al-Fatihah pembuka kepada seluruh ilmu yang berada dalam Al-Quranul Karim. Al-Fatihah pembuka pada seluruh bidang cabang ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mengaku beriman kepada Allah, mengaku bertakwa kepada Allah, tetapi bab Al-Fatihah kita masih lagi sangkut tuan-tuan, Allah amat rugilah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan?
dalam sehari kita ulang baca sebanyak 17 kali surah Al-Fatihah. Kalau kita gagal hayati di situ tuan-tuan, amat rugilah tuan-tuan. Apatah lagi bila mana kita dijemput oleh Allah SWT nanti, nyawa kita dah berada di hujung tuan-tuan, tak sempat nak mendalami Al-Fatihah, tak sempat kita nak perbaiki bacaan Al-Fatihah, amat malanglah tuan-tuan. Sebab itu saya meminjam kata-kata Sayyidina Uthman ibn Affan, seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hebat tuan-tuan. Sayyidina Uthman bin Affan, Khalifah Islam yang ketiga, dan merupakan sahabat Nabi yang paling soleh tuan-tuan. Nabi soleh tak? Nabi soleh tuan-tuan. Tetapi Nabi mengkagumi akan kesolehan Sayyidina Uthman ibn Affan. Kenapa? Sebab bukan sahaja Nabi mengagumi tuan-tuan, Nabi lihat pada malaikat pun amat respek dengan kesolehan Sayyidina Uthman ibn Affan. Pernah satu ketika tuan-tuan, ketika Nabi baru balik daripada ghazwah, daripada satu peperangan, Nabi balik dan Nabi bersandar di sebuah dinding di Masjid Nabawi, depan dengan rumahnya. Dalam rumahnya Nabi duduk rehat. Tengah duduk rehat tuan-tuan, macam kita lah tuan-tuan, bila penat kita balik kerja dan sebagainya, kita akan duduk bersandar dan kita akan lunjurkan kaki kan, sebab nak bagi kaki relax dan sebagainya. Tengah duduk lunjur kaki tu tuan-tuan, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar masuk, bapak mertua Nabi masuk. Dia masuk, Nabi selamba aja tetap duduk begitu. Sampailah dah borak-borak, Abu Bakar keluar. Masuk pula Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi masih berada dalam keadaan bersandar dan melunjurkan kaki. Tetapi bila Umar keluar, masuk pula Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi nampak je kelibat Uthman, cepat-cepat Nabi duduk betul-betul, betulkan kedudukannya, dibetulkan jubahnya, duduk bersila. Dan perbuatan itu isteri Nabi Sayyidatina Aisyah perasan. Bila mana Uthman keluar, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa perbuatan kau pelik sangat?" Dia kata, "Tadi bila bapa aku masuk kau selamba aja, sedangkan tu bapak bertua kau. Umar masuk pun kau selamba aja. Tapi bila Uthman masuk, kau perbetulkan kedudukan kau. Apa yang berlaku?" Apa kata Nabi? "Wahai Aisyah, patut tak aku berasa malu dengan orang yang amat soleh. Bahkan malaikat pun respek dengan Uthman bin Affan." Nampak tak tuan-tuan? Nabi pun respek dengan Uthman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang sangat soleh. Sebab itu tuan-tuan, Allah rezekikan bila mana Al-Quran dikumpulkan pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan dan penulisannya disandarkan kepada Al-Quran Restam Uthmani. Dan apa kata Uthman bin Affan tuan-tuan? Saya minjam kata Uthman bin Affan. Kata Uthman bin Affan, "Lau taharat qulubukum ma syab'at min kalamillah." Saudara Uthman kata, "Lau taharat qulubukum." Sekiranya ataupun kalaulah taharat, bersihlah hati-hati kamu, kata Uthman bin Affan. Artinya hati kita ini bersih daripada kemaksiatan, bersih daripada perkara yang tak baik dan sebagainya. Ma syaba'at, kamu tidak akan pernah rasa kenyang min kalamillah, daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tuan-tuan, nak gambarkan, kalau kita hati kita bersih tuan-tuan, dan kita faham tentang kebaikan Al-Quran, kita takkan pernah rasa kenyang tuan-tuan. Baru baca satu ayat, nak baca lagi 2 ayat, nak baca lagi 3 ayat. Baru baca satu muka surat, nak tambah 2 muka surat. Sebab kita dah bersih hati dah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang hatinya kotor tuan-tuan, bukan sekadar nak baca, nak pandang Quran pun tak nak tuan-tuan, apatah lagi nak pegang Quran. Sebab hatinya penuh dengan zulumat, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemaksiatan. Sebab itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah minta kita tunaikan perintahnya solat sehari semalam, 5 waktu sehari semalam, dan mewajibkan surah Al-Fatihah dibaca untuk kita membersihkan hati kita, membersihkan hati kita. Salah satunya tuan-tuan, kita mulakan dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim, disandarkan dengan nama Allah. Ba di situ dengan,
Bahkan dalam Al-Quran tuan-tuan, lebih kurang ada 14 maksud ba dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab, ba ataupun bi artinya dengan, satu sahaja. Tetapi dalam Al-Quran, maksud kalimah ba itu boleh menggambarkan sebagai 14 maksud paling kurang. Tuan-tuan perasankan, dalam kalimah, dalam awal bismillah, awal Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kalimah bismi, ba disandarkan dengan mim terus, bismi, kan? Tapi dalam surah Al-Alaq, Iqra bismira, kalimah bismi juga, tetapi ada alif di tengah-tengah, ada hamzah wasal di tengah-tengah. Apa artinya tuan-tuan? Saya memetik satu kalam para ulama, tuan-tuan dalam fasir, berkaitan tentang paling mudah. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu, Allah sandarkan, Allah nak berikan dengan cepatnya kepada manusia ini, kepada makhluk yang bergelar manusia ini, Ar-Rahman, dengan sifat pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat penyayangnya Ar-Rahim. Dan nak gambarkan pemurah Allah tu tuan-tuan, Allah datangkan satu surah untuk cerita tentang kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu surah Ar-Rahman. Nak gambarkan Rahman Allah tu macam mana tuan-tuan. Dan dalam ayat surah Rahman tu kita faham tuan-tuan, Allah ulang satu ayat yang kita sering faham, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat yang pendek tuan-tuan, tak panjang mana pun, tetapi diulang 31 kali. Sebab apa tuan-tuan? Untuk kita faham sungguh-sungguh, begitulah pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala, bila terjemahan dalam Al-Quran kita akan lihat, mana lagi nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan, wahai manusia dan juga jin. Rabbukum akan dua situ, jin dan juga manusia, tapi tak ada kalimat nikmat pun. Terjemahan dalam Al-Quran, fabi ayyi ala, mana lagi nikmat Tuhan kamu. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam ayat tersebut Allah gunakan kalimah ala. Ala juga artinya nikmat, tetapi nikmat yang bagaimana? Sebab dalam Al-Quran juga ada kalimah wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, la tusuha, kata Allah, takkan terhitung. Dan surah Ar-Rahman disebut fabi ayyi ala, nikmat sebagai ala. Kata para ulama tuan-tuan, ala artinya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pemberian, dan ada kalanya kalau orang yang beriman dapat pemberian tersebut akan dikira nikmat, artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila pemberian diberikan pada orang yang tak faham, orang yang tak kuat imannya tuan-tuan, dia akan jadi musibah, akan jadi musibah. Artinya ala di situ tuan-tuan, pemberian daripada Allah. Kalau dapat orang yang beriman jadi nikmat, dapat orang yang kurang beriman akan jadi musibah. Itu sebab tak digunakan perkataan nikmat di situ. Nak gambarkan di sini tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, pentingnya kita faham kalimah suci Al-Quranul Karim. Berbalik pada surah Al-Fatihah tadi, berkaitan surah Al-Fatihah tadi tuan-tuan, kita baca dalam sehari 17 kali tuan-tuan, daripada bermula subuh sampailah ke isya. Belum tambah dengan solat sunat lagi tuan-tuan, dan solat sunat lain dan sebagainya, mungkin lebih 30 kali. Tetapi tuan-tuan, sejauh mana kefahaman kita? Kita lihat satu tuan-tuan, pada kalimah Allah, kalimah Allah dalam Al-Quran, kalimah Allah diulang sebanyak 2699 kali kalimah Allah. Dan dalam Al-Fatihah Allah gabungkan ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kalimah lillahi, ada kalimah Rabbi. Allah, Allah, Rabbi, Tuhan, Allah juga. Jadi apa perbezaannya tuan-tuan? Bila mana Allah menggunakan kalimah Allah, nak gambarkan kepada kita Allah dengan autoritinya, dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya. Sebab kita bermula dengan Bismillah, dengan nama Allah yang berhak untuk berikan rahman pemurahnya kepada manusia.
berikan rahimnya kepada manusia. Terus juga sebut alhamdulillah, segala puji-pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kalimah Allah boleh digunakan yang diulang sebanyak 2699 kali tadi, nak gambarkan kepada kita betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimah Rabbi, kita lihat tuan-tuan, dalam Al-Quran ada makhluk yang bernama manusia yang sangat bongkak, sangat ego, tapi gunakan kalimah Rabbi. Siapa dia? Fir'aun laknatullah. Dalam surah, kita lihat dalam surah An-Nazi'at diceritakan, Fir'aun mengaku Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Artinya tuan-tuan, kalimah Allah hak milik Allah SWT Azza wa Jalla. Tapi kalimah Rabbi, bila mana Allah menggunakan kalimah Rabbi, nak menggambarkan Allah sedang mendidik kita tuan-tuan. Allah sedang dekatkan didikannya kepada kita. Allah nak mentarbiah kita. Allah nak berikan kita kebaikan pemberiannya dengan kalimah Rabbi. Macam kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, bermula dengan Rabbana. Rabbana zalamna anfusana sampai habis. Semua doa bermula dengan Rabbana dalam Al-Quran. Nak gambarkan kerana Rabbi itu, Allah nak berikan pemberian kepada kita, makluman kepada kita. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, seharusnya kita amat bersyukur kepada Allah, sebab sampai ke hari ini lidah kita boleh menuturkan surah Al-Fatihah, dan jadi peranan kepada kita untuk kita agresif, untuk kita perbaiki sebutan tersebut. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita dapat satu title, satu bacaan yang sangat baik. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita dapat sanad bacaan Al-Fatihah. Apa itu sanad? Bacaan yang mutawatir, bacaan yang disahkan, bacaan yang sampai kepada baginda Nabi SAW. Kalau tak ada sanad, macam mana tak sah ustaz bacaan kita? Boleh dikira sebagai bacaan yang syaz, bacaan yang meragukan. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, antibiotik ini dalam Al-Quran, Al-Fatihah ada tuan-tuan, tapi kita sentuh pada malam ini sekadar rambang saja tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Kita bukan akan datang buat program, insya-Allah kita buat bengkel ataupun klinik Al-Fatihah untuk kita bedah tentang Al-Fatihah ini tuan-tuan, untuk sama-sama kita perbaiki. Jadi akhirnya tuan-tuan, kita bersyukurlah pada hari ini sebab kita ada sahabat yang soleh dan solehah. Kita ada imam, ada para asatizah, Tuan Bilal dan sebagainya, yang sering memperingatkan kita akan kebaikan ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sikit sebanyak hati dan jiwa kita tersentuh untuk kita cuba berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sekurang-kurangnya bacaan surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan muslimin dan tuan-tuan sekalian, cukuplah perkongsian pada malam ini nak menggambarkan kepada kita, Allah sayangkan kita semua tuan-tuan. Allah rezekikan kita tuan-tuan dapat baca Al-Quran dengan baik, dapat baca Al-Fatihah dengan baik tuan-tuan. Peranan kita ambil teknon, ambil tindakan, masuk kelas-kelas tadabbur Al-Quran untuk faham dengan lebih mendalam. Sebab dalam Al-Fatihah kita lontarkan doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doanya. Dan sebelumnya ayat yang kelima, kita berjanji kepada Allah, kita berikrar kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah ya Allah tempat kami sembah, dan hanya Engkaulah ya Allah tempat kami mohon pertolongan. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah rezekikan kita tuan-tuan untuk terus istiqamah berada di jalan Allah yang terbaik ini tuan-tuan. Terus istiqamah untuk belajar Al-Quran, perbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan Allah akan tempatkan kita di syurga nanti asbab kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi sekian daripada saya tuan-tuan. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aqulu qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.